Datuk Yang Tua, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR melalui Akademi Pilihan Raya ataupun APR telah melaksanakan program pendidikan pengundi Voter Education bagi mendekati warga negara khususnya warga belia yang masih diteruskan sehingga kini. Program ini bertujuan untuk memberi kepahaman terhadap proses pilihan raya yang dijalankan di Malaysia. Di samping menjawab isu-isu yang sering dibangkit oleh banyak pihak semasa pilihan raya. Dengan kesedaran dan kepahaman tentang proses demokrasi dan pilihan raya, maka diharapkan mereka akan menunaikan tanggungjawab untuk keluar mengundi semasa pilihan raya. Sejak pandemik COVID-19 melanda negara dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diumumkan oleh kerajaan, Akademi telah memperkenalkan program pendidikan pengundi secara maya ataupun virtual voter education sebagai alternatif dalam melaksanakan program pendidikan pengundi yang dilaksanakan secara bersemuka sebelum pandemik COVID-19 berlaku. Sehingga 30 September 2021, APR telah melaksanakan program pendidikan pengundi bersama beberapa institusi pengajian tinggi secara bersemuka dengan mematuhi ketetapan prosedur operasi standard. Standard Operating Procedure melibatkan penyertaan seramai 2,740 orang pelajar, manakala program pendidikan pengundi secara maya pula adalah sebanyak 152 program dengan 50,858 jumlah tontonan. Selain itu, Datuk Yang Tua, APR mengambil inisiatif perkongsian secara maya dalam media sosial melalui platform Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok yang pada ketika ini merupakan trend belia dan anak muda. Inisiatif ini diambil sebagai menggalakkan pengundi 18 tahun keluar mengundi pada pilihan raya umum nanti. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Terima kasih. Kuala Krai. Ya. Terima kasih. Lepas Kuala Krai, Setiawangsa bangun dulu. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Pak Setiawangsa Baling. Terima kasih atas jawapannya Pak Menteri, dan saya ingin bertanya, adakah terdapat usaha pihak kerajaan melalui KPM untuk menerapkan kesedaran demokrasi pilihan raya dan juga kepentingan mengundi ini kepada anak muda, khususnya pelajar lepasan sekolah, kerana sebahagian ataupun kebanyakan mereka adalah lepasan SPM. Dan adakah terdapat negara yang boleh jadikan sebagai contoh ataupun model terhadap kesedaran sivik dan juga kesedaran pendidikan mengundi ini kepada anak-anak muda ini, dan bagaimana pula dengan anak-anak muda kita ataupun pengundi-pengundi muda kita ini yang berada di Menara Gading, khususnya di luar negara, adakah juga akan dilaksanakan secara e-voting ataupun secara online? Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Yang Muhammad. Sebenarnya, Datuk Yang Tua, apa saja yang dibuat secara maya adalah terbuka kepada umum. Jadi mengikut maklumat yang saya terima daripada SPR bahawa penglibatan warga negara kita daripada luar negara juga ada menerusi libat urus yang telah dibuat ataupun pendedahan yang dibuat oleh pihak SPR. Khususnya apabila SPR mengadakan program yang dipanggil 10 minit bersama APR dan juga 15 minit bersama pengarah APR yang telah kita laksanakan selama sebanyak 37 sesi bersama APR dan 35 sesi bersama dengan pengarah APR yang melibat seramai 72 kali dan 304 dan 600 ribu penglibatan anggota, bukan saja dalam negara tetapi juga di luar negara. Yang Setiawangsa. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua dan juga Yang Berhormat Menteri. Setiawangsa hanya ingin bertanya, mengapa pihak kerajaan perlu tunggu keputusan mahkamah sebelum meneruskan pelaksanaan undi 18 ini, sedangkan perkara ini merupakan sesuatu pindaan perlembagaan yang telah disepakati rentas parti pada era Pakatan Harapan dahulu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Saya menyambut baik soalan tambahan ini oleh kerana memberi peluang kepada saya memberi penjelasan sebenar. Apa yang berlaku apabila perlembagaan
dipinda iaitu pada tahun 2019. Maka time frame ataupun jangka masa untuk pelaksanaan di bawah pindaan ini ialah dalam masa hingga pada tahun 2023. Itulah makanya kalau kita lihat the timeline yang diletakkan oleh pihak SPR, pelaksanaan semua proses ini akan siap pada bulan September 2022 dan sistem ini akan berjalan lancar. Kerana banyak perkara perlu dibuat. Contohnya electoral roll kena dibersihkan daripada yang telah meninggal, yang gila, yang sakit dan sebagainya ataupun yang masuk penjara. Begitu juga mereka yang umur lebih daripada 90 tahun yang kita ketahui melebihi jumlah 7,000 sekarang, umur 90 hingga 160 tahun yang belum lagi dibersihkan daripada kertas daftaran pengundi. Jadi itulah makanya time frame itu bukan menyangkakan sistem ini boleh dilaksanakan dalam masa yang terdekat selepas perlembagaan dipinda. Itu yang pertama. Yang kedua, Datuk M. Tua, apabila intervensi berlakunya COVID-19, maka ini telah menekankan tindakan pihak APR untuk bersemuka dan mengambil tindakan secara terperinci untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh negara. Terima kasih, Datuk M. Tua. Betul. Kota Melaka. Ini 18 tahun. Kota Melaka dulu. Terima kasih Tuan Yang Betul. Kota Melaka berdiri dulu. Sila. Terima kasih Tuan Yang Betul. Ringkas ya. Ya, ringkas. Menteri, oleh kerana proses pelaksanaan yang terlalu lambat telah menafikan hak golongan pemuda untuk mengundi kali ini di Pilihan Raya Negeri Melaka. Ada lebih kurang 130,000 mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas tidak dapat mengundi kali ini. Oleh kerana proses terlalu lambat telah menafikan hak mereka. Itu yang pertama. Kedua ialah Menteri, saya nak minta penjelasan daripada Menteri memandangkan pandemik COVID-19 ini. Bukan saja kita nak fikir cara bagaimana kita memastikan pengundi 18 untuk keluar mengundi, tetapi juga dalam pilihan raya negeri Melaka ini, bagaimanakah SPR akan melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan pengundi akan keluar mengundi. Sebab kita lihat hari ini semua berasa was-was nak keluar mengundi. Apakah mekanisme yang akan digunakan oleh SPR? Terima kasih, Tuan Yang Betul. Ya, Mak, itu dijawab bagi soalan induk tadi. Dah dijawab oleh Yang Berhormat Menteri. Datuk Tua, sebenarnya soalan yang pertama tu sudah dijawab tadi. Dah jawab. Yang kedua tu untuk memberi kemudahan kepada pihak pengundi. SPR membuat persediaan bermacam termasuk mengadakan kemah untuk orang-orang yang dijangka ada terlibat dengan penyakit ataupun dijangka positif COVID juga dipersediakan. Dan juga kekangan yang lain ialah untuk membanyakkan lagi saluran-saluran pengundi untuk menjarakkan tiap-tiap pengundi sebelum masuk mengundi sampai ke peti undi. Ini juga diambil kira dan SOP dibuat oleh pihak KKM dan juga MKN. Itu diserah kepada SPR dan SPR akan melaksanakannya. Hingga setakat ini kita lagi belum dimaklumkan apakah jenis SOP yang bakal dilaksanakan untuk pilihan raya di Melaka ni, Datuk Yang Betul. Terima kasih. Menteri, bolehkah satu libat urus diadakan? Hanya cadangan. Kota Melaka duduk. Maaf, peraturan mesyuarat hanya membenarkan saya bagi 3 soalan tambahan. Ini bukan soalan, ini cadangan saja. 5 saat saja. 5 saat, okey. Okey. Antara wahana yang paling berkesan kepada anak-anak muda ialah melalui komik mendidik mereka. Jadi saya telah menghasilkan komik undi 18 untuk mendidik anak-anak muda kita. Jadi kita harap supaya SPR dapatlah bekerjasama untuk mendidik. Ini bukan komik propaganda politik tetapi pendidikan civic untuk mereka menjadi warga bertanggungjawab. Dan kebetulan perkenalan kita pun bermula dengan SPR dulu. Okey, terima kasih tuan-tuan. Terima kasih. Menteri, boleh penjelasan? Dia bukan saja seorang yang berhormat, dia boleh jadi pelakon, dia jadi pengeluar komik dan sebagainya.